Assalamualaikum semua. Kali ni Cik Su nak kongsikan resipi kek buah legend versi orang lama dan diperbarui sedikit dengan bahan premium yang akan menjadikan kek ni lagi sedap. Kek ni taklah terlalu manis. Rasa manis dari buah-buah campuran menjadikan ia lagi sedap dimakan. Di dalam video tutorial ni, Cik Su ada kongsikan tips supaya kek tahan lebih lama dan akan menjadi lagi sedap bila diperam, dan tips supaya kek buah tak mendap di bawah dan tak berderai bila dipotong. Mula-mula kita akan buat gula karamel. Masukkan 220 gram gula. Guna api yang perlahan. Masak gula sehinggalah gula ini cair keperangan. Jangan dikacau. Kita hanya goyang-goyangkan periuk saja untuk dia cair sekata. Bila dah cair, barulah kita akan kacau. Tujuan dia untuk elakkan gula ni melekat pada spatula. Bila tiada ketulang gula dan warna dah bertukar gelap sedikit, kita mula tuangkan air panas sedikit demi sedikit. Hati-hati ya, kerana ia boleh mercik nanti. Teruskan kacau sehinggalah gula cair dan kita akan masukkan butter. Nak sedap kita guna pure butter. Terpulanglah nak guna jenis apa pun. Kita akan gaul butter ni hingga cair dan sebati. Bila butter dah cair, kita akan masukkan 400 gram mixed fruit. Itu buah-buahan campuran. Buah-buahan campuran ni boleh beli di kedai bakery yang dah siap di packing. Mudah sangat. Cik Su ambil yang 500 gram saja. Okey, kita akan kacau sehinggalah sebati. Dan kita akan tutup api. Kemudian kita akan tuang campuran gula dan buah ni ke dalam mangkuk yang besar. Kemudian kita akan masukkan 3 sudu besar oreng sangkuit bersama dengan 1 sudu kecil orange oil flavor. Bila dimasukkan minyak oreng ni, kek akan menjadi lebih wangi. Ni optional saja tau. Tak letak pun tak apa. Tapi kalau letak, kita punya kek lagi wangi. Kemudian kita akan kacau semua bahan ni sehingga sebati. Dan biarkan adunan ni sejuk selama 20 minit. Supaya buah-buah ni kembang dan semua bahan diserap. Sementara nak tunggu adunan tu suam, kita akan ayak 350 gram tepung gandum bersama dengan 1 sudu kecil cream of tartar dan 2 sudu kecil baking soda. Tujuan kita ayak tepung ni adalah supaya tiada ketulan pada adunan tepung dan tepung kita menjadi ringan. Kemudian kita akan gaul semua ni supaya ia sebati. Lepas tu kita ketepikan dia.
Kemudian kita ambil 3 biji telur dan masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Kita akan pukul telur ni sehingga dia berbuih dan tak nak terlalu kembang sangat tau. Tujuan kita tak mau pukul telur ni terlalu kembang sebab kita tak mau kita punya kek menjadi kering nanti. Lepas kita dah pukul tu, kita ketepikan dia. Kemudian kita akan sediakan loyang. Sapu di sekeliling loyang dengan butter dan kita akan alaskan di tengah dengan kertas baking paper. Cik Su guna loyang saiz 9/5/3. Jika anda nak guna loyang 8 inci pun boleh. Kita ulanglah ya. Bila adunan dah suam, kita akan masukkan tepung yang kita ayak tadi sedikit demi sedikit dan kacau secara gauk balik dengan menggunakan spatula. Kita akan gaul sehinggalah ia sempurna dan buat sehingga habis adunan tepung. Kalau kita buat cara ni, kita punya buah tak akan mendap ke bawah lah. Sebab semua buah bergaul sebati bersama tepung. Tengok tekstur dia menjadi semakin pekat. Kemudian kita akan tuang telur ke dalam adunan tepung dan buah-buahan kering. Kita akan masukkan sedikit demi sedikit dan gaullah sehingga rata. Guna teknik gaul balik ya. Adunan ni kalau kata kita biar terlalu lama, ia akan menjadi lebih pekat. Dan bila kita akan kukus, buah tak akan mendap ke bawah. Kemudian kita akan tuang adunan ni ke dalam loyang yang telah dialas dengan baking paper dan dioles dengan mentega. Kita guna loyang saiz 9/5/3 atau anda boleh guna saiz loyang 8/8 inci. Lepas tu kita akan ratakan permukaan atas. Guna spatula saja bagi nampak cantik dan sekata. Lepas tu kita boleh taburkan dengan buah-buahan campuran. Cik Su ambil dalam 100 gram. Kita punya buah campuran tadi kan 500. Jadi 400 kita masuk dalam adunan dan 100 gram kita akan tabur di atas permukaan. Jadi kita punya buah ni akan nampak kaya dengan buah lah. Lepas tu kita jangan hentak-hentakkan kek ni ya. Takut nanti kita punya kek mendap ke bawah. Lepas tu kita akan tutup permukaan loyang ni dengan kertas aluminium. Tujuan dia untuk elakkan air kukusan ni menitis ke dalam kek. Jadi kek kita nanti taklah cantik. Lepas tu kita akan panaskan kukusan terlebih dahulu. Pastikan air kukusan ni diisi dengan penuh ya. Dan sebab kita nak kukus buah ni selama 4 jam. Bila air dah mendidih, barulah kita masukkan loyang ni ke dalam kukusan. Dan kita akan kukus selama 4 jam. Bila air kukusan kita hampir kering, kita tambah dengan menggunakan air panas ya. Jangan sesekali guna air paip. Ingat tu. Okey, bila kek kita dah masak,
buka penutup dan biarkan kek kita sejuk di atas kukusan sebelum dikeluarkan. Lepas tu kita akan keluarkan kek dari loyang bila ia dah betul-betul sejuk. Selalunya Cik Su akan tunggu dia semalaman lah. Esok tu baru Cik Su keluarkan dari loyang. Kek ni supaya ia tahan lebih lama, kita akan balut dia dengan plastik wrap ataupun dengan kertas aluminium sebelum dipotong. Kita jangan potong kek ni bila dia masih panas, sebab nanti buah ni akan berderai dan kek kita tak akan cantik. Kemudian kek ni kita akan balut dengan plastik wrap ataupun dengan kertas aluminium untuk mengekalkan kelembapan dia dan elokkan kek kita menjadi kering. Kemudian kita akan simpan di dalam bekas kedap udara dan kita akan simpan dalam peti sejuk. Keesokan harinya barulah kita akan keluarkan kek ni dari peti sejuk dan kita akan biarkan ia selama 1 jam sebelum dipotong. Kek ni kalau kata akan jadi lebih sedap kalau kata semakin lama ia disimpan. Dia akan jadi lagi sedap. Satu lagi, kita jangan potong kek ni masa masih panas ya atau suam. Keesokan harinya baru kita potong sebab nak elokkan kita punya kek ni berderai. Kalau nak lagi sedap memang kita akan simpan lama lah. Okey. Tengok kek ni nampak moist je. Ni selepas 3 hari Cik Su peram. Tengok buah dia pun tak jatuh, tak mendak ke bawah. Cantik je kan? Jika anda suka dengan video kali, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, komen, share dan like. Terima kasih.